Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan, kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan, insya-Allah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Soleha, tajuk yang ke-162 pada sesi tahun 2021 ni. Alhamdulillah. Okey, boleh tolong share, boleh tolong kongsikan laju-laju Soleha punya link page live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, Alhamdulillah. Hai Angga Masyita. Hai, Waalaikumsalam Ros Syazwani. Hai, Waalaikumsalam Kak Julina Ahmad. Hai Kak Siti Mariam dan semua. Okey, Alhamdulillah. Tajuk kita hari ini adalah pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah Ashabul Kahfi. Anda pernah dengar tak? Bagaimana dalam surah Al-Kahfi ada menceritakan tentang 7 orang pemuda, yang mana 7 orang pemuda tersebut, kenapa Allah tidurkan dia sangat lama sehingga berubah zaman. Okey, sebentar lagi Soleha akan share dengan anda semua pengajaran daripada kisah Ashabul Kahfi ini. Sebelum tu, jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita, taman-taman syurga pada petang ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Hai, Waalaikumsalam Kak Syabira. Hai Umi Hendon. Hai semuanya, Alhamdulillah. Okey, tajuk kita hari ini adalah pengajaran daripada kisah Ashabul Kahfi. Sebagaimana yang telah diceritakan, ada 7 orang pemuda pada zaman pemerintahan Rom pada waktu ketika itu. Sebagaimana Allah telah menggerakkan hati mereka untuk masuk ke dalam sebuah gua. 7 orang pemuda ni, Alhamdulillah, Allah telah menidurkan mereka selama 309 tahun. Masuk dalam gua, sebab itu mereka digelar sebagai Al-Kahfi. Al-Kahfi itu bermaksud gua. Gua dalam bahasa Arab, Ashabul Kahfi. Sahabat-sahabat dan juga pemuda-pemuda, 7 orang masuk ke dalam gua dan ditidurkan. Kenapa Allah tidurkan mereka pada saat itu selama 309 tahun? Rupa-rupanya kerana Allah ingin menjaga mereka, Allah ingin memelihara mereka dan melindungi mereka semua 7 orang tu daripada kekejaman pemerintahan Rom pada ketika itu. Ada seorang pemimpin yang sangat zalim yang pada waktu itu sangat popular dengan aktiviti penyembahan berhala. Kerana aktiviti penyembahan berhala yang terlampau meluas, lalu menyebabkan banyak keburukan kepada agama Islam pada ketika itu. So, Allah menggerakkan 7 orang pemuda tersebut berkumpul dan tidur di dalam sebuah gua selama 309 tahun. So, selama 309 tahun tu apa yang terjadi? Lalu berlakulah perubahan zaman. Berlakulah peredaran zaman, mata wang dah berubah, aktiviti dah berubah, bangunan dah berubah, cara hidup dah berubah, bangsa berubah dan banyak sangat perubahan. Sehingga apabila mereka bangun, mereka sendiri terkejut. Bagaimana kita bertujuh semua ni boleh tertidur selama 309 tahun ni? Rupa-rupanya ada kisah dan pengajaran yang Allah nak kita bermuhasabah diri dan kita ambil iktibar dan ibrah daripada kisah pengajaran daripada kisah Ashabul Kahfi ni. Okey, yang pertama, Soleha akan sharekan dengan anda semua 5 pengajaran daripada kisah Ashabul Kahfi. Okey, yang pertama,
Allah menidurkan 7 orang pemuda ni dalam sebuah gua kerana Allah ingin membuktikan jati diri seorang Muslim sebagaimana yang patuh pada perintah Allah, yang menjaga agama, beriman, beramal soleh. So mereka 7 orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana dalam 309 tahun mereka tak tua, mereka tak kereput, mereka tak mereput, mereka Allah tidurkan dalam tempoh yang panjang, namun wajah mereka tetap sama dan mereka bagaimana nak survive dalam 309 tahun tu. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah nak menggambarkan kepada kita semua, bila akhir zaman itu berlaku, kita manusia tak ada bekalan makanan, kita semua terputus daripada orang kata sanggup berlapar, dan makanan orang akhir zaman, umat akhir zaman hanyalah zikrullah. Dan Allah menidurkan mereka, dan Allah nak menunjukkan kepada kita semua bahawa nanti saat kita yang akan tiba nanti akhir zaman, kita dah tak ada dah nak survive makanan tak ada, kebuluran, kelaparan. Hanya orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan survive dengan zikrullah. Zikrullah sebagai makanan hati kita. Dan sebab itu, ibrah daripada kisah pengajaran Ashabul Kahfi ni, sebagaimana Muslim yang sejati ni memang Allah akan pelihara. Sama juga dengan akhir zaman nanti, kita semua akan dipelihara. Yang membezakan kita adalah iman dan takwa dalam diri kita. Orang yang tak sabar, orang yang tak jaga agama, orang yang jauh daripada Allah, Allah tak bantu dia. Tetapi orang yang menjaga solat, jaga ibadah, jaga hubungan dengan Allah, jaga marketing langit, akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya dalam kisah Ashabul Kahfi. Kenapa Allah hanya melindungi mereka 7 sahabat ni? Kenapa yang lain-lain tu tidak dilindungi? Kerana yang lain tu sibuk dengan penyembahan berhala, yang lain tu sibuk dengan kemaksiatan, melakukan dosa setiap hari. So kalau kita jaga ibadah kita, kita lain daripada yang lain, di mana kita jaga iman kita, kita beramal soleh, lalu Allah akan lindungi kita. Okey, yang kedua, kita walaupun apa situasi sukar sekalipun, walaupun banyak cabaran dunia masa kini, jangan kita berpaling daripada akidah Islam yang sebenarnya. Allah suruh kita ni sampai akhir hayat kita pun, sehingga berlaku kiamat pun, jangan mempalingkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pegang dengan akidah kita, dengan kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kalau kita berpegang sampai hari kiamat dengan kalimah ni, insya-Allah kita akan selamat. Kita akan dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita beriman, insya-Allah kita dalam akidah yang benar. Kita tak ada ikut agama lain, kita tak ada terpesong akidah kita sehingga melarikan kita punya jalan tu. Jalan kita adalah jalan yang lurus. Tetapi kalau orang yang tak beriman, jalan dia adalah jalan yang sesat, lagi diragui. So dekat sini berpegang teguh dengan akidah Islam, insya-Allah orang yang jaga akidah sehingga akhir hayatnya, insya-Allah Allah akan pelihara dia. Allah akan sentiasa memberi naungan sampai hari akhirat. Okey, pengajaran yang ketiga daripada kisah Ashabul Kahfi ni adalah bila kita dalam keadaan sukar, memohon pertolonganlah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bila kita sukar, kita cari makhluk lain, kita duk sembah berhala sehingga berlaku syirik, sehingga berlaku kita menganggap Tuhan tu banyak. Lalu kita dah terkeluar, dalam tak sedar rupa-rupanya kita dah murtad. Na'udzubillah min zalik. So sebab tu penting untuk kita jaga akidah kita, iman kita, sentiasa yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan minta tolong dekat makhluk, jangan minta tolong dekat lembu. Konon-konon lembu adalah dewa. Ini adalah antara kepercayaan agama lain. Sebab tu kita kena yakin Allah tu maha besar, Allah tu maha agung. Jangan sampai kita terpesong akidah kita. Mohon hanya pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita susah pun, kita cari Allah, bukannya kita cari makhluk. Contohlah dalam situasi sakit lah. Kita kalau anak kita sakit, kita cari siapa dulu? Of course kita kena cari Allah dahulu, yang sebetul-betulnya. Sebab dengan izin Allah, barulah Allah akan bagi kita kesembuhan, Allah akan bagi kita kesihatan. Tetapi andai kita bila tahu sakit, tak sihat je, kita terus cari doktor,
sehingga kita lupa nak minta tolong Allah. Bagaimana solat kita? Sebab tu kalau ada ahli keluarga kita yang sakit, dirikan solat dulu, buat solat hajat, baca Yasin, berhubung dengan Allah, doa banyak-banyak, banyakkan zikrullah, banyakkan munajat kepada Allah. InsyaAllah Allah adalah sebaik-baik tempat kita memohon pertolongan. Okey, yang keempat, pengajaran daripada kisah Ashabul Kahfi ni, Allah menyeru kita mencari rezeki yang halal lagi bersih. Dalam tempoh 309 tahun, pemuda Ashabul Kahfi ni ditidurkan selama yang panjang. Kalau kita rasakan setahun tu panjang, tetapi cuba bayangkan 309 tahun. Mustahil seorang manusia nak hidup 309 tahun kan pada masa ni. Kita, rakyat kita pada hari ni, umat Nabi Muhammad, average dia punya kehidupan dia adalah antara 50 hingga 90 lah yang paling lama kan. Dan yang ada juga yang umur 100 yang masih Allah panjangkan umur. Tetapi average dia punya antara ukuran umur yang memang normal pada waktu kini. Cuba bandingkan kenapa Allah hidupkan mereka 309 tahun, dan dalam tempoh 309 tahun tu bagaimana mereka hidup. Makanannya pada hari itu adalah hanyalah zikrullah, dan hanya iman yang mantap boleh menghidupkan jiwa mereka. Sebab tu Allah memelihara mereka. Mereka tak tua, mereka tetap begitu di dalam gua. Allah pelihara daripada fitnah dunia. Allah pelihara daripada kekejaman pemimpin yang terpesong akidahnya. So kalau kita diuji dengan macam-macam, walaupun ditawarkan dengan harta ke, ditawarkan dengan pangkat ke, kita nak pilih yang mana? Adakah kita nak pilih rezeki yang haram dan rezeki yang penuh dengan rasuah berbanding rezeki yang barokah? Orang yang beriman pasti pilih rezeki yang barokah. Berbanding dengan orang yang tak ada iman, dia akan dikelabui matanya dengan harta. Orang rasuah dengan harta pun okey, dia on je, dia jalan. Tetapi kalau orang yang beriman, beramal soleh, walaupun apa, dia tahu rezeki yang dia makan tu mesti adalah rezeki yang halal, bukan rezeki yang syubhah. Sebab Allah telah menjamin rezeki kita, walaupun sedikit, kita nampak sedikit kan, tetapi andai jalannya adalah rezeki yang barokah, insya-Allah rezeki yang berkat itu adalah cukup, serba cukup untuk mereka yang beriman dan beramal soleh. Okey, yang terakhir, pengajaran daripada kisah Ashabul Kahfi ni adalah Allah mengasingkan diri kita daripada fitnah. Bila kita difitnah, bila kita dikecam, kita jangan lawan. Jangan lawan mereka. Jangan berdebat. Sebab Allah menyeru kita untuk diam. Diam dan tenang. Sebab bila kita diam, bila kita tenang, kita akan dapat solusi yang sangat-sangat, orang kata elok lah. Solusi yang terbaik. Bila kita bertenang, berbanding kita dengan gundah gulana, stres, rabut, kita tak boleh berfikir dengan waras kan. Dan Allah menyeru kita saat kita difitnah, saat kita dikecam, eloklah diam dahulu. Jangan berdebat. Sebab bab kata Imam Asy-Syafi'i, seorang yang jahil itu, bila dia berdebat dengan 10 orang jahil pun, seorang yang betul-betul warak dalam agamanya, kalau dia nak berlawan dengan 10 orang jahil, dia tetap nampak kalah. Sebab tu kita lebih baik berdiam. Berdiam, dan insya-Allah orang yang beriman tu dia lebih tenang. Sebab dia tahu solusi Allah, pertolongan Allah tu akan sampai saat yang tepat. Sebab tu saya larang tim-tim solehah, jangan bergaduh, jangan berdebat. Kena kecam ke, kena apa ke, kena fitnah dan sebagainya ke, bertenang dulu, minta pertolongan Allah. InsyaAllah jiwa yang tenang tu akan jumpa jawapan. Jiwa yang tenang tu akan dapat solusi dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita duk berlawan, makin berhentam-hentam sana sini, makin teruk, makin hot, makin panas, sehingga menyebabkan viral dan sebagainya. Sabar dahulu. Sabar dan solat. Allah menyeru kita, mintalah pertolongan Allah dengan cara solat dan sabar. Seperti dalam surah Al-Baqarah, fasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan Allah dengan cara solat dan sabar. Kalau kita lakukan dua ni, solat, sabar, insya-Allah kita akan dapat solusi yang terbaik, insya-Allah. So banyak sangat ibrah daripada kisah Ashabul Kahfi ni, yang mana kita boleh ambil dan kita hidupkan dalam jiwa kita, sebagaimana mereka adalah insan terpilih. Mereka adalah pemuda-pemuda yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan merupakan orang-orang yang soleh,
orang-orang yang boleh menjadi contoh untuk kita, di mana kita satu saat nanti andai Allah takdirkan kita untuk menghadapi dunia akhir zaman, di mana kita hampir-hampir untuk orang kata umat akhir zaman ni banyak cabaran dia. Fitnah dunia merata-rata, fitnah agama merata-rata. Orang yang beriman, yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah lah yang akan selamat. Tetapi orang yang terpesong akidahnya tetap akan mengikut kepada pengikut Dajjal. Na'udzubillah min zalik. So, semoga kita doa sama-sama. Allah pelihara iman kita. Allah jauhkan kita daripada fitnah Dajjal. Allah pelihara kita dan sentiasa kita hidupkan sunnatullah. Kita buat apa yang Allah suruh. Kita tinggalkan apa yang Allah larang. Amar ma'ruf wa nahi mungkar. Jangan kita terpedaya dengan tipu daya dunia yang sangat-sangat orang kata menakutkan ni, insya-Allah. Okey, semoga Allah pelihara iman kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau bolak-balikkan hati kami sesudah Engkau memberi hidayah kepada kami semua, ya Allah. Amin ya Allah ya Mujib. Okey, sekian sahaja perkongsian solehah hari ini. Minta maaf salah silap, segala apa kekurangan adalah datang daripada diri solehah. Dan yang baik-baik itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung. Okey. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.